Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam trader. Oke, diharap semua sihat semualah. Oke. Um, Oke. Dekat sini saya nak nak terangkanlah apa yang saya cakapkan di saya punya FB, di mana saya nak bagi tahu macam mana kita nak manage kita punya account walaupun kita MC. Okay, walaupun kita MC tapi kita still tidak loss. Okay, macam ni lah cara saya trade. Macam ni lah saya control saya punya account, saya punya duit, saya punya equity dalam forex trading saya selama mana saya trade ni. Okay, jadi saya nak kongsikan bersama anda semua macam mana kita nak manage kita punya account. Okay, kita manage kita punya account walaupun kita loss, walaupun kita MC, kita tetap ada duit untuk kita trade. Tiada istilah MC secara total loss ataupun secara keseluruhan duit kita. Okay, jadi dekat sini apa yang saya boleh kongsikan kat sini, anda kalau boleh jadikan satu panduan atau manfaat kepada anda, sila gunakan dan sila share kepada kawan-kawan trader kita, okay, untuk terus sukses dalam trading kita. Bukan sahaja trading ini bukan sahaja dari segi teknikal, bukan sahaja dari segi fundamental, dia merangkumi ke semua aspek, okey, ke semua aspek sebab dia melibatkan duit. Okey, waktu sekarang dalam keadaan agak kritikal dengan penggunaan wang ringgit. Jadi saya sarankan ke anda semua untuk sayangilah duit anda. Okey, sayangilah duit anda. Secantik mana setup kita di MT4 atau MT5 kita, okey, itu semua tidak menjanjikan profit yang berpanjangan. Okey, ada kala walaupun setup itu cantik tetapi dia tetap fail. Okey, tak fail. Okey, jadi kontrol anda punya duit. Okey, uruskan akaun anda betul-betul. Walaupun kita MC tetapi kita still tak total loss, kita still tak loss. Okey, MC itu hanya sebagai satu aspek sahaja. Tetapi kalau kita pandai kontrol kita punya akaun atau equity modal kita, kita still tak loss. Okey, yang saya nak terangkan malam ni, yang saya nak terangkan sekarang, okey, adalah cara macam mana saya uruskan saya punya equity. Okey, based on equity yang bersesuaian. Okey, equity yang bersesuaian saya akan terangkan step by step dengan lebih detail lah. Okey, apa yang anda tengok sekarang dekat skrin, okey, ini saya dah siap draw untuk korang semua. Jangan lupa share ya, jangan lupa share dan terlebih dahulu jangan lupa subscribe saya punya channel dan like, okey, untuk bagi semangat pada saya untuk buat lebih banyak video sebagai panduan untuk sama-sama kita maju ke depan. Okey. Okey. First of all, okey, ini adalah table macam mana pengurusan account atau account management di dalam kita menguruskan kita punya equity atau modal dalam forex trading. Okey. Tidak kira lah anda sebagai seorang forex trader ataupun sebagai seorang bursa punya forex, bursa punya trader, sama, agak sama, cuma berlainan nama sahaja. Okey, tetapi still menggunakan equity. Okey, still menggunakan modal. Okey, jadi okey, tajuk besar dia adalah pengurusan akaun atau account management. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini saya sertakan, okey, untuk kita trade forex ataupun trade bursa sekalipun,
Apa yang penting adalah bukan kita gunakan kita gunakan duit daripada gaji kita atau dari expenses kita bulanan. Contohlah, sepatutnya duit itu kita gunakan expenses sebagai expenses penggunaan yang lain, tapi kita masukkan duit itu ke dalam forex, okey, ke dalam akaun forex untuk kita trade forex yang belum tentu menjanjikan profit harian atau bulanan atau mingguan atau bulanan. Jadi kita sanggup risikokan kita punya duit itu ke dalam forex ini. Okey. Jadi first of all, forex ini adalah bisnes. Okey. Forex ini adalah bisnes, sebuah perniagaan atau bisnes. Sama dengan sayangilah duit anda. Jadi dia bisnes ni merangkumi keseluruhan aspek. Jadi bukan sahaja hari ni you all profit, tapi besok you all boleh menjanjikan profit. Tidak. Okey? Tidak. Jadi kontrol anda punya modal, macam mana untuk kita minimizekan kita punya loss di dalam forex trading. Okey? Saya lebih suka gunakan forex trading sebab saya adalah seorang forex trader lah. Okey. Jadi untuk lebih detail, okey, saya letakkan kat sini, tetapkan equity yang bersesuaian, lebihan gaji atau lebihan penggunaan duit kita bulanan, okey, yang mana kita sanggup loss. Okey, yang mana kita sanggup loss. Bukan yang mana kita memang risikokan duit itu untuk kita loss, bukan. Tapi yang mana kita sanggup loss. Okey, yang mana untuk kita sanggup loss. Okey, bermaksud kalau kita loss sekalipun, kita tidak ada apa-apa efek lah. Okey, tidak ada apa-apa efek di dalam kita punya tu lah. Di dalam kita punya trading lah. Sebab kalau benda tu, kalau duit itu hilang, okey, apa yang pernah terjadi pada saya dan forex trader yang lain, kesilapan yang dulu gunakan duit daripada gaji apa semua, duit daripada gaji, duit daripada bisnes kita, perniagaan kita, lepas tu letak 100% di dalam forex yang belum tentu menjanjikan profit kita, lepas tu loss. Okey, macam mana kita nak cover up balik itu? Memang sakit kepala lah. Memang sakit kepala, tidur tak lena, makan pun tak kenyang, mandi pun basah tak basah je. Okey. Jadi jangan gunakan duit yang mana kalau sekarang contohlah saya bagi duit daripada KWSP ke, duit yang daripada KWSP yang boleh dikeluarkan itu, untuk kita sanggupkan duit itu, kita laburkan ke dalam forex. Tidak, jangan sama sekali. Gunakan duit yang lebihan. Maksudnya memang duit itu tidak digunakan, kalau kita guna pun tak ada masalah. Okey, kalau hilang, kalau loss ke, kalau apa-apa terjadi kepada akaun forex kita, tak ada masalah benda tu. Okey. Tidak mengganggu kita punya emosi sebab forex ni pun bermain dengan psikologi dan emosi. Okey, jadi untuk kita tak nak ganggu kita punya emosi, jangan sesekali gunakan duit yang kita memang nak gunakan tapi kita letakkan 100% ke dalam forex. Okey? Okey. Okey, first of all, contoh. Okey, saya bagi contoh lah dekat sini. Okey. Saya bagi contoh dekat sini. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Contoh equity dia. Okey, contoh equity yang anda sanggup loss atau lebihan itu, contoh dia atau modal bersamaan 100 USD atau 100 USD lah. Okey, kalau duit kalau tukaran mata wang sekarang mungkin dalam 420, 430 ke 450 macam tu ringgit Malaysia. Agak banyak sebenarnya, banyak benda yang kita boleh gunakan dengan modal sebanyak itu sebenarnya. Tetapi kita nak bila kita menceburi bidang forex ni, jadi kita nak letakkan modal itu ke dalam forex. Okey, jadi okey.
saya suggest kepada anda, okey, macam apa yang saya suggest dan inilah saya amalkan daripada dulu, okey, daripada dulu. Bukan daripada saya start trade forex, tetapi selepas saya banyak jatuh dalam bidang forex, okey, daripada itu saya belajar macam mana saya nak draft saya punya pengurusan akaun. Okey. Daripada situlah saya boleh mula grow up balik. Okey. Mula mencari langkah macam mana walaupun MC kita tetap tak total loss dan kita tetap ada modal, dan MC itu hanya sebagai nama tapi kita tidak kita tidak loss. Okey. Okey, contoh equity adalah 100 USD. Okey, 100 USD bersamaan 100 USD lah. Okey, 100 USD 450 saya anggarkan macam itulah, 450. Okey, you all just divide kan atau bahagikan kepada 5. Okey, 5 atau 4 tak kira lah. 5, saya 5 lah. Bahagikan setiap akaun itu ada 20, 20, 20, 20, 20 USD. Jadi, kali 5 bersamaan 100 USD lah. Okey. Macam mana anda nak gunakan benda ni? Okey, table ini macam mana anda nak gunakan dia? Okey. Dalam waktu masa yang sama, ramai yang saya jumpa trader, especially saya punya student ke atau rakan-rakan trader saya lain, hanya menggunakan satu atau dua akaun forex. Okey, satu atau dua akaun forex untuk dia balun lah, untuk dia lenjan, untuk dia trade kedua-dua akaun itu tanpa memikirkan dalam pengurusan akaun dia. Okey. Jadi dekat sini saya ajar, okey, kita ada 4 minggu dalam sebulan. Okey, 4 minggu dalam sebulan. Okey, gunakan modal ini. Okey, gunakan modal ini minggu pertama dalam bulan yang tersebut. Bulan yang pertama. Okey, minggu yang pertama dalam bulan tersebutlah. Okey. Jadi, anda cuba grow up. Cuba grow up, gunakan kefahaman anda, menggunakan technical atau fundamental, tak kira lah. Janji anda boleh generate profit anda. Gunakan 20 USD ini, kalau anda ada 1000 USD, anda divide kepada 5 bersamaan 200 USD lah. Okey, 200 USD. Okey, cuba grow up account ini dalam masa seminggu tu. Okey. Dan okey, jangan usik lagi ke empat-empat akaun yang lain ini. Okey, hanya usik satu akaun sahaja. Okey, usik satu akaun sahaja untuk minggu yang pertama. Berapa profit anda di sini? Okey, berapa profit anda di sini selepas hari Jumaat? Okey, atau hari Jumaat, just transferkan dia ke dalam, okey, transferkan dia ke dalam inilah, ke dalam akaun wallet anda. Okey. Jadi di sini transferkan dia ke dalam akaun wallet anda. Jadi di sini anda hanya buka 5 atau ke 6 akaun atau lebih daripada itu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Buka satu wallet account. Wallet account ni jangan kita trade. Okey, jangan sesekali kita trade. Apa kegunaan wallet account hanya khas sebagai, okey, khas untuk kita withdraw sahaja. Untuk kita withdraw sahaja. Okey. Hanya untuk kita withdraw sahaja. Khas untuk withdraw. Bukan untuk kita trade. Okey. Hanya untuk withdraw. Khas untuk withdraw. Okey. Jadi, transferkan ke semua profit anda itu ke dalam profit sahaja, tak, bukan modal. Okey. Ini adalah modal utama. 20 USD. Profit anda. Contoh 1 USD. Okey, contoh 1 USD lah. Okey, transferkan ke dalam akaun wallet anda. Okey, transferkan ke dalam akaun wallet anda. Okey. Dan jika anda loss di sini atau MC atau stop up di akaun ini, jangan sesekali untuk minggu pertama atau jika anda rasa setup dah cantik, memang betul-betul cantik, jadi saya nak juga trade minggu tu, transferkan antara keempat akaun ini amount macam mana anda nak transfer. Ambil $10 di sini atau $10 di akaun ini dan $10 di akaun ini.
atau $10 di akaun ini, mana-mana antara 4 ini transferkan ke dalam, buat internal transfer. Ke semua broker di Malaysia setahu saya ada sistem internal transfer. Maksudnya just ambil modal daripada keempat akaun ini, pinjamkan modal daripada keempat akaun ini, masuk ke dalam akaun ini untuk anda start trade balik. Okay, start trade balik dan profit anda transferkan ke dalam wallet account. Okay, contoh profit $1. Okay, $1. Selepas minggu pertama anda transferkan $1 ke dalam sini dan anda kekalkan anda punya modal di sinilah, anda punya modal $20 ini. Selepas itu masuk minggu kedua. Okey, gunakan akaun ini pula untuk anda grow up. Okey, gunakan akaun ini untuk anda grow up. Akaun kedua anda ini untuk grow up dan profit. Okey, profit anda transferkan ke dalam wallet. Okey, transferkan ke dalam wallet. Okey, begitulah seterusnya. Okey, begitulah seterusnya. Dan minggu ketiga, okey, masuk minggu ketiga, anda gunakan akaun ini pula. Okey, masuk minggu keempat, anda gunakan akaun ini pula. Dan apa function akaun yang kelima? Okey, okey, di sini saya nak ajar apa function akaun kelima, sebab sebulan kita ada 4 minggu saja. Okey, akaun kelima ini adalah sebagai backup akaun. Okey, saya tulis di sini. Okey, backup account. Okey, akaun kelima ini adalah sebagai backup account. Apa-apa terjadi. Okey, apa-apa terjadi di akaun keempat-empat akaun ini, just ambilkan, okey, ambilkan akaun modal daripada akaun ini untuk support antara keempat-empat akaun ini. Okey, support kepada empat-empat akaun ini. Hanya bertugas dia sebagai support account. Okey, jangan gunakan dia. Something terjadi apa-apa di akaun ini, anda hanya ambil daripada modal ini, modal di akaun kelima dan anda transferkan ke mana akaun yang anda nak backup, nak top upkan akaun itu. Gunakan internal transfer tersebut. Okey, jadi dekat sini, jika anda lost di sini, okey, anda lost di sini, MC di sinilah. Okey, jika anda MC di sini, anda masih ada 3 akaun yang lain. Okey, 3 akaun anda yang lain dan anda cuba grow upkan profit anda daripada ketiga-tiga akaun ini. Jangan ambil modal daripada sini lagi. Okey, jangan ambil modal daripada sini, cuba grow up ketiga akaun ini dan support akaun yang kedua. Kerana akaun kedua ini adalah minggu kedua dalam bulan tersebut. Jadi anda cuba grow up ini, jangan masukkan ke wallet lagi, grow up di sini, jadikan modal dia balik $20 itu atau $200 atau $2000 itu dan maintainkan modal anda atau equity anda ke empat-empat akaun ini dan mana lebihan profit daripada sini, transferkan dia ke dalam wallet. Okey, contoh di sini minggu pertama anda profit $1. Jadi minggu kedua anda profit $2. Minggu ketiga anda profit $3. Minggu keempat $4. Contoh, saya bagi contohlah. Jadi dekat sini, okey, $1 profit. Okey. Profit. Okey. Profit minggu pertama. Okay. Ini profit. $1. $1. Okay. Jadi minggu kedua ada profit lagi. Okey. Profit lagi $2 contoh. Okey. $2. Jadi minggu ketiga anda profit lagi. Okey. Profit dundang-dundang dalam market, anda ada loss, anda profit. Tapi win dengan loss, maksudnya anda still win lagi. Win $3. Contoh, saya tak nak lah letak amount yang besar-besar. Okey.
belajar gunakan akaun yang kecil untuk grow up. Okay, contoh profit di akaun keempat adalah 4 USD. Okay, 4 USD. Jadi di sini, okay, ingat akaun kelima jangan usik, dia hanya sebagai backup. Okay, jadi di sini wallet anda sekarang sudah berkembang. Okay, setengah broker wallet akaun ini boleh tidak dimasukkan amount atau tidak dimasukkan equity, tapi setengah broker memerlukan activation account, dia memerlukan 10 USD minimum ataupun berapalah kontak mana-mana wakil broker atau broker pilihan anda sendiri. Okay, jadi untuk tahu dengan lebih detail, jika saya buka lagi satu akaun, saya tak nak pakai tapi saya nak aktifkan akaun tersebut, macam mana kalau dia kata tak payah nak masukkan equity, just transferkan equity dari profit daripada akaun lain, masukkan ke wallet akaun tersebut, just transferkan profit tersebut masuk di sini, dan ingat just khas untuk withdrawal, bukan untuk kita trade. Anything happen, something happen, tak kira apa-apa sekalipun, anything, tak kira apa-apa sekalipun, hanya withdraw di wallet account. Ini hanya untuk kita trade. Keempat-empat akaun ini hanya untuk kita, keempat-empat akaun ini hanyalah untuk kita trade, bukan untuk kita withdraw. Faham? Okay, bukan untuk kita withdraw. Jadi total profit kita, okay, 4 campur 3 atau 4 tambah 3 jadi 7, 7, 8, 9, 10, 10 USD. Okay, walau bagaimanapun 10 USD ni, bila anda nak guna, withdraw. Okay, bila anda nak guna, withdraw sahaja daripada akaun wallet. Atau 100 USD ke, 1000 USD ke, tak kira lah berapa profit anda di wallet account, nak guna sahaja, ambil daripada wallet account, bukan daripada akaun-akaun yang disertakan di atas ini. Okay, ini sebagai backup account, ini hanya untuk trade. Keempat akaun ni hanya untuk trade, dan akaun keenam adalah untuk wallet account, just untuk withdrawal, bukan untuk kita gunakan sebagai untuk kita trade. Disiplinkan diri anda, bukan senang-senang. Nak uruskan bisnes, nak uruskan apa-apa, especially bisnes ini, anda perlu take action. Maksudnya perlu sayangi duit anda. Kira betul-betul, okay, manage akaun anda betul-betul, baru anda akan sukses. Okay, sukses. Jangan sesekali anda buka satu akaun, akaun itulah anda lenjan, akaun itulah anda withdraw, akaun itulah anda depo. Lepas tu, kalau yang gunakan satu akaun untuk buat rebate atau affiliate ke apa semua tu, hanya satu akaun itu, jangan. Anything, apa-apa yang terjadi, hangus akaun itu, anda dah tak ada apa-apa backup. Okay, anda tak ada apa-apa backup lah untuk akaun tersebut. Okay, kalau anda buka dua akaun pun, akaun ini masak, MC ke atau stop up, ini pun stop up, anda dah tak ada backup duit, atau duit backup atau modal equity backup untuk cover kedua-dua akaun ni. Jika anda buat table macam ni, anda akan ada modal selagi mana anda memegang MC atau margin call itu, anda still tak loss. Anda still tak loss. Jadi anda tetap akan ada duit. Okay, tetap anda akan ada equity. Bukan sahaja kalau anda gunakan 100 USD, okay, mentang-mentang lah kita ni ada duit 100 USD, oh tak, memang 100 USD ni saya boleh grow up, memang confirm profit. Memang confirm profit. Saya punya teknik ni memang gila-gila lah, memang boleh profit gila-gila lah. Jadi saya nak laburkan 100 USD ni ke dalam satu akaun sahaja, saya tak kira. Saya nak lenjan satu akaun je. Masa hari itu apa jadi pun tak, kita pun tak tahu. Tiba-tiba akaun tersebut MC. Kita dah kehilangan kesemua modal. Di situlah namanya total loss atau MC terus.
dan kita tak ada apa-apa duit dah untuk kita cover untuk akaun tersebut, jadi kita terpaksa tunggu duit lain untuk kita cover akaun tersebut atau untuk kita top up akaun tersebut. Jadi di situ anda memegang istilah MC itu sebagai terus total loss. Jika anda gunakan macam ni, okey, apa yang saya suggestkan ke anda semua macam ni, anda still lagi ada duit atau equity atau modal untuk backup mana-mana akaun yang anda MC. Jadi anda hanya MC. Yes, memang MC. Sebab dalam forex, MC itu adalah pasti. Okey, profit itu adalah uh, apa? Macam-macam lah orang panggil. Profit itu nilah apalah itulah. Tapi bagi saya, jika anda uruskan akaun anda dengan betul, anda hanya anda hanya MC. Okey, tetapi masih ada modal untuk anda trade. Jadi anda hanya memegang title MC tetapi sama dengan tidak loss. Okey, masih tidak loss. Kerana MC itu bermaksud keseluruhan modal anda adalah hangus atau loss atau stop up terus atau macam-macam lah istilah dia. Jadi jika anda berpandukan dengan apa yang saya amalkan selama saya trade ini, anda masih selamat walaupun still ada MC tetapi anda still ada modal, still tak loss di dalam trading anda. Okay? Bukan senang untuk kita berjaya dalam forex sebenarnya. Bukan senang. Berdebuk-berdebak, jatuh bangun kita semua bukan senang. Okey. Saya sendiri pun dah melalui berbagai-bagai lah dalam forex ni. Jadi saya kongsikan apa yang saya ada, yang pengalaman apa yang saya ada untuk anda semua, untuk kita semua. Jadi untuk kita terus melangkah ke depan, untuk terus sukses dalam forex trading. Okey. Jadi ingat, saya ulang balik, contoh modal adalah 100 USD dividekan kepada 5 atau contohlah modal mana berapa modal yang you all nak gunakan, dividekan kepada 5 akaun atau banyak lagi akaun pun tak ada masalah, dan tetapkan satu wallet account khas untuk withdraw sahaja, dan apa-apa terjadi, you all just backup saja dengan akaun-akaun yang mana ada. Dan ingat, disiplinkan diri anda, hanya gunakan satu akaun setiap satu minggu untuk anda generatekan profit anda. Okay, generatekan profit anda. Anything happen, hari Jumaat setiap hujung minggu, setiap nak habis market tu, okay, perjalanan market untuk minggu tersebut, internet transferkan ke semua profit anda ke dalam wallet, dan anda hanya gunakan wallet account ini sebagai khas sebagai untuk withdraw. Okey, khas untuk sebagai withdraw. Jadi untuk lebih detail dalam penggunaan sistem dalam setiap broker, okey, apa yang saya tahu, kebanyakan broker di Malaysia ni boleh buka lebih daripada 5 akaun lah. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang lebih pun ada mungkin. Okey. Jadi untuk lebih detail lah tentang sistem broker tersebut, anda just contact sahaja wakil IB, wakil broker tersebut, atau contact terus broker pilihan anda sendiri. Okey. Jadi ingat, apa yang saya cakapkan, forex adalah sebuah bisnes, perniagaan atau bisnes. Jadi sama dengan dia adalah sayangi duit anda. Okey, sebab bila anda loss sahaja dalam forex, broker tak akan tanggung kerugian anda. Anda kena ingat itu. Broker tidak tanggung kerugian anda. Mana-mana trader yang lain, mana-mana IB yang lain, mana-mana MIB yang lain, mana-mana wakil broker yang lain tidak akan menanggung setiap kerugian anda. Anda sendiri yang tanggung setiap kerugian anda. Jadi ingat, forex ini adalah high risk punya business. Anything dalam sekelip mata saja duit anda boleh hilang atau loss. Jadi managekan akaun anda betul-betul. Okey, managekan akaun anda betul-betul. Okey. Jadi kalau berguna apa yang saya terangkan pada video ini,
sharekan kepada rakan-rakan anda. Okey, sharekan kepada rakan-rakan anda yang mana nak generate, yang mana yang gunakan forex sebagai generate untuk rebate atau affiliate. Okey, itu pun sama bahagikan akaun tersebut dalam satu profile. Okey, dalam satu profile. Okey, dan anda generate lah anda punya affiliate atau anda generate lah anda punya rebate, atau yang mana yang hanya trade sahaja, anda generate kan anda punya profit di dalam satu profile anda. Okey, dan anything, apa-apa profit daripada akaun-akaun yang anda generatekan itu, sumbatkan atau masukkan atau internal transferkan ke dalam wallet account anda, dan anda hanya gunakan wallet account anda sebagai khas sebagai withdraw, bukan untuk trade. Okey, jangan sesekali, disiplinkan diri anda, wallet account ini adalah untuk withdraw sahaja, dan tetapkan satu backup account untuk top up mana-mana account yang terkesan atau loss lah. Okey, jadi di sini anda hanya berperanan sebagai pusing modal, pusing modal untuk dapatkan keuntungan, pusing sahaja, pusing dapatkan keuntungan. Anda masukkan ke dalam wallet atau secara ringkas dia, masukkan ke dalam bank. Okey, okey, masukkan ke dalam bank, selepas masukkan ke dalam bank dan terus withdraw. Okey, okey, samalah. Anything, apa-apa profit daripada akaun anda ini, selagi anda tak withdraw, itu bukan duit anda sebenarnya. Itu still lagi duit broker. Okey, itulah still lagi duit orang. Jadi, apa-apa profit, masuk wallet account, withdraw, baru bila dah mendarat ke dalam akaun anda, akaun bank anda, barulah itu kita namakan sebagai duit anda atau profit anda. Okey, jadi sampai di sini saja. Apa-apa pertanyaan boleh komen di dalam channel saya, channel YouTube saya, dan apa yang saya boleh tolong, saya tolong. Dan terlebih dahulu, terlebih dahulu, akademi saya RLTM, akademi saya RLTM, selepas Aidilfitri, mungkin saya akan membuat satu kemasukan barulah, atau atau batch baru. Saya akan wujudkan satu batch baru sebab batch lama dah nak habis dia punya syllabus. Okey, dah nak habis dah. Dia orang dah boleh start, dah boleh berkari dah. Jadi saya boleh untuk manage new batch. Okey, mana-mana yang berminat boleh PM atau DM saya di FB, ataupun di mana anda kenal saya, di Telegram ke, di mana ke, di WhatsApp ke. Okey, tak apa, tak ada masalah. Dan apa-apa pertanyaan, tidak kiralah walaupun anda ini bukan seorang student saya, seikhlas sejujur saya boleh jawab. Saya jawab seikhlas, dan apa yang saya boleh bantu, saya bantu. Okey, tujuan saya adalah untuk majukan forex trader di dalam Malaysia. Dan samalah, itulah visi dan mission saya dalam akademi saya. Okey, jadi alhamdulillah lengkap saya punya perkongsian. Tunggu untuk next video saya terangkan lagi. Okey, saya share lagi tentang technical analysis, dan mungkin technical dan mungkin fundamental analysis di dalam forex trading. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat hari raya.